Okey, boleh kita start. Alhamdulillah, siapa yang ada kitab Al-Tahzan boleh buka bab 260, muka surat 550. Okey, yang tak ada tak apa, kita bersama-sama secara rohaninya insya-Allah. Okey. Mari sama-sama, masya-Allah, saya masuk ke surau At-Taufiqiyah, Kampung Kemensah. Kan tahniah ahli karyah yang dapat surau baru bermula daripada hujung Ramadan tempoh hari. Raya Idul Fitri dah di sinilah. Ramai orang masa tu. Saya tanya ramai orang tu bukan sebab surau baru ke tak, tapi sebab raya hampir raya terkejut kan hari tu. Kan hari tu raya terkejut, raya Idul Fitri tu. Jadi takutlah orang tak prepare nak sembahyang raya pagi tu, maka tak ramai orang. Ramai orang pergi solat raya. Kenapa senyap ni, terkeduh. Penuh sampai atas. Oh, atas pun ada juga. Subhanallah. Atas perempuan. Tu ada ruang untuk perempuan kat belakang. Orang tak ramai. Alhamdulillah. Sembahyang kat bawah. Yang tak larat naik tangga. Alhamdulillah. Tapi rasanya menuju ke tak larat naik tangga belakang. Kan terpaksalah duduk belakang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur tumpang bahagia tengok rumah Allah ada di mana-mana kan, makin dicantikkan. Semoga dicantikkan juga dari segi kehadiran ke rumah Allah insya-Allah. Baik, subhanallah, kita hadiahkan pahala Fatihah ini khususnya kan kepada siapa? Saya difahamkan dulu ini tanah wakaf kan? Tanah wakaf ya, mudah-mudahan jadi pahala yang berpanjangan kepada pewakafnya, masya-Allah. Okay, semua siapa sahaja yang telah kembali ke rahmatullah, moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosanya, dan kita ini bakal menyusul, semoga matinya kita nanti adalah mati yang dalam keadaan baik, dan sudilah ramai orang-orang Islam menghadiahkan doa-doa kebaikan kepada kita berulang kali insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama. Saya sebenarnya nak datang hari ni teruja sangat. Kan teruja. Kenapa? Sebab nak datang surau baru, terujalah kan. Jadi harap-harapnya orang kampung ni semua teruja. Jangan mula-mula je teruja. Surau baru, surau baru, surau baru. Akhirnya bila semangatnya itu sudah tidak baru, yang baru pun menjadi lama semula kan. Jadi begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap sujudnya kita di atas soft surau seperti ini, insya-Allah menjadi pahala yang berpanjangan kepada seluruh ahli karyahnya, apatah lagi kepada pewakafnya. Okay, jadi mudah-mudahan inilah contoh tauladan yang kita nak tiru, membelanjakan harta ke jalan-jalan Allah. Sebab tu saya rasa teruja. Sebenarnya sejujurnya nak cakap saya cemburu. Dia mulalah, kalaulah aku ada tanah, aku buat macam ni juga ni. Gitulah cemburu dia. Tapi kenapa Allah tak bagi tanah? Kan bergelung-gelung, orang kata kalau ada mungkin tak jadi macam ni lah. Kan Allah susun manusia ni cantik.
Ustazah Zai dengan kelebihan lain untuk berada dalam redanya Allah. Kak Rusnaini contoh kan, sahabat saya Jaja, semua orang ada cara kaedah. Allah tu maha bijaksana mengatur. Jadi kalau kita saling meraihkan, saling Masya Allah mendoakan, kita akan dapat berlapang dada, bahagia melihat kesenangan dan kejayaannya orang lain. Okay, bersama-sama kita ni makin ramai walaupun tanpa notis daripada Ustazah Zai. Kita buat bab 260. Masya-Allah, tahniah semua yang follow kitab Al-Tahzan, khususnya yang daripada awal. Kita dah meninggalkan bab 259 malam tadi. Sekarang kita masuk bab 260. Maknanya orang At-Taufiqiyah, kitab ni semuanya comel-comel lagi, kerah lagi kertas-kertas dia kan. Kan? Dah nak habis Ustazah kitab ni. Itulah. Masalahnya orang duk tanya ada lagi tak jual. Saya tak bawa kitab sebab saya tak tahu Jaja nak datang. Itulah masalahnya, tak bawa langsung ke. Hari ni saya langsung tak bawa kitab apa. Sebab Ustaz bawa pergi basuh kereta-kereta daripada Terengganu, daripada Kuantan. Ya Allah, kereta hitam jadi putih dah kan. Kemudian Ustaz bawa pergi basuh, clear lah dalam-dalam tu. Apatah lagi buku, habuk pun tak ada. Kan hari ni je lah sekejap. Lepas tu saya pun tak sangka Jaja nak datang. Ingat dia gurau je pagi tadi, petang ni ada. Saya rasa macam tak ajak lah sebab Ustaz yang boleh hantar, yang dah boleh hantar kan. Tiba-tiba dia muncul. Bila Jaja tak ada ni, Ustazah nak jual buku pun rasa macam kan nak salam dengan jemaah lagi, kan nak jumpa peluk cium lagi. Kalau mulalah teringat musim-musim Covid dulu, tak boleh salam, tak boleh cium, lepas mengajar terus masuk dalam kereta. Kan, so mana yang baik? Macam itulah manusia. Kan manusia ni tak pernahnya rasa cukup, tak pernahnya rasa bersyukur. Jadi insya-Allah boleh kirim Kak Nani kot. Kak Nani bila-bila lalu tepi rumah saya tu, bolehlah ambilkan kitab untuk kawan-kawan kita insya-Allah. Baik, tajuknya hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hati anda. Beriman dulu. Kan kita ni hari ni dah beriman lah dah ni insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu rukun iman yang 6, kita tahu rukun Islam yang 5, semua kita tahu. Anak-anak kita dihantar ke kelas-kelas fardu ain, walaupun tak sekolah agama sampai ke tua, sampai ke dewasa, tak mengapa, tapi asas agama tu ada. Jangan bila disebut beriman kepada Allah, Allah yang mana, tak kenal Tuhan dia. Beriman kepada para malaikat, tak rasa tu malaikat tu sentiasa hidup memerhatikan kita. Malaikat tu tak ada rasa penat macam kita. Kita masuk kerja pukul 9 pagi, keluar pukul 5 petang, balik nak kena rehat dulu, baru boleh sambung kerja petang ke malam hari. Tapi malaikat 24 jam bekerja. Kan sahabat-sahabat muslimat, kemudian kalau dia kata hang jaga dia ni seorang saja, mata hang jangan duk melilau kepada orang lain. Contoh, malaikat tak banyak komplain, bosanlah ya Allah jaga dia ni banyak cekadak ni. Kan kita sat tukar kerja tu, sat tukar kerja ni. Malaikat tak. Kalau Allah perintahkan itu je lah dia buat. Kalau tugas dia jaga bahu kanan lah. Sampailah bila-bila, sampailah orang yang dia jaga tu mati. Kalau tugas dia pegang segugus bintang, sebutir bintang, bukan segugus, sebutir bintang. Satu bintang, satu malaikat jaga. Bayangkan bintang tu tak hancur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan tidak akan dilepaskan oleh malaikat kecuali bila hari kiamat. Kita ada kesusah nak jumpa orang kerja daripada mula-mula masuk kerja lepas SPM dulu sampai pencen kerja, itulah ada tapi jarang. Kalau yang lepas SPM tu lagi lah, jap 3 hari kerja tu. Tak best lah mak. Nanti tukar lagi 5 hari, suka hati kau lah. Bukan kerja tetap pun, kerja main-main je. Sebab semua benda dia nak try-nya. Kan? Dia cepat bosan. Malaikat tak macam tu. Jadi beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Hari ni kita hanya nak bahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Apa yang berlaku dalam hidup kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca dalam kereta tadi, tak sempat nak menelaah malam tadi ataupun pagi tadi, baca dalam kereta tadi duk geling kepala sekejap-sekejap. Allahu akbar, ustaz. Kenapa yang? Kenapa? Kan dia ingatkan ustazah baca handphone masalah orang ke apa. Baca kitab ni bang, Allahu akbar kan. Sebab apa sahabat-sahabat? Basic ni, asas ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ramai orang yang tak boleh menggunakan keimanan ini untuk menolak dirinya makin dekat dengan Allah.
Okay? Bila kita membaca kitab Al-Tahzan, kita bukan mendapatkan contoh daripada orang-orang alim, daripada tanah Arab saja contohnya. Sekejap saya nak tanya. Surau ni, kalau macam ni, kita ada kuliah ni, kalau orang datang nak tumpang solat ke, dia solat kat mana? Saya nampak ada. Ada ruang lah dekat macam surau kat rumah saya juga. Sebab saya nampak orang tu macam berlega-lega. Ada ruang lah. Dia duduk mencari, saya rasa dia nak tumpang solat. Lepas tu orang lelaki pula kan, dia nampak dalam ni semua mokcik-mokcik. Kan, kalau kita tak layan dia, takut dia pergi macam tu saja, akhirnya dia tak solat. Jadi kita sekurang-kurangnya ada satu sejadah kat bahagian tu. Surau rumah saya pun macam tu. Bila kita guna ruang solat ni, mereka berlega-lega nak sembahyang kat mana. Kan, sebab kita sediakan rumah Allah ni patutnya dibuka untuk sesiapa saja. Tapi sebab kita inilah ruang solat, inilah ruang kuliah, makanya kita kena siapkan sikit untuk dia. Tapi kadang-kadang bila aku nak solat tepi cermin tu, mokcik-mokcik ni nampak pula. Contoh dia segan kan. Jadi kita lah, tak apa boleh solat kat situ. Ataupun sibuk, busy body ustazah ni. cadangan. Sebab saya bila pergi mana-mana masjid, ni bagus ni buat contoh ni, nak bawa pergi surau saya lah. Kalau mana yang tak ada, sebab tempat ni baru, letaklah satu tanda ke apa, tempat solat kan. Sebab dulu masa PKP macam tu. Di Masjid Tajuddin Kuala Ruman, kami pergi baru ni, masjid tu pun dengan tabung ASA kami bantu, subhanallah, dengan izin Allah. Sekarang ni jadi cantik. Tapi bila saya pergi baru ni, ada satu ruang kecil, comel aja. Saya kata ni ruang apa pula ni? Rupanya masa PKP kan mereka dipaksa untuk mengunci surau dan masjid di luar waktu solat. Kan suka, walaupun kat kampung tu, kampung ulu sungguh tu, tetap kena kunci. Lagi kampung, lagi ada mata-mata yang report masjid ni tak kunci, surau ni tak kunci. Allah, sedih sungguh. Jadi inisiatif orang kampung, bila ada sumbangan daripada orang KL masa tu, dia buat ruang kecil dekat tepi tu, lebih kurang macam 10-15 orang kot maksimum boleh solat. Tapi sekarang ni manfaat lah tempat tu. Jadi yang masjid betul kunci, tapi ruang tu untuk ruang orang-orang musafir berhenti. So sekarang ni dia kata bolehlah jadikan tempat untuk kalaulah kadang-kadang orang macam tak ada tempat tinggal kan. Jadi maknanya masih lagi tempat tu dimanfaatkan. Ketika itu kita ditimpa musibah. Dia cari jalan penyelesaian macam mana orang lalu lalang boleh solat juga. Dan sekarang ni tempat tu masih lagi dimanfaatkan. Jadi kami pun tak sangka ustazah PKP punya pasal kami dapat tambah ruang kecil kat tepi ni. Jadi kadang-kadang satu masalah tu bukan untuk dikeluh kesahkan, tapi sebenarnya Allah sedang bagi jalan. Itu semua proses untuk lebih mendapat kebaikan lagi. Sebab tu kita bila lama hidup, kita makin belajar. Apa yang kita nak rungut keluh kesah sangat? Allah bagi hujan, sekejap lagi teranglah, cerahlah. Allah bagi banjir, memanglah ada kawan kita, saudara kita yang kesusahan. Takkanlah Allah nak bagi gini je, memanglah banjir termenung. Lama-lama pun seminggu je, kan? Tak lama lepas seminggu tu kering balik. Bahkan kita duk merungut, bilalah nak surut air ni, bilalah kita ni nak ni balik. 4 bulan Allah bagi kemarau pula lepas tu. Asbab mulut kita juga, kan? Jadi Masya Allah, nak latih lidah kita ni jangan berkeluh kesah, gantikan dengan zikrullah. Itu juga hasil daripada beriman kepada qada dan qadar. Allah dah tetapkan, Allah dah tentukan siapa kita untuk berkeluh kesah. Maka saya nak baca keseluruhan isi kitab ini pada bab 260. Are you ready? Ini baru mukadimah ni, acik-acik sekalian. Ingatkan dah start dah, dia kata. Baik, akan saya paparkan di sini, kata Dr. Aid Al-Qarni, penulis kitab ini. Alhamdulillah, saya ni sendawa-sendawa lah. Dari tinggal hijrah, saya berkursus umrah. Dah kursus umrah, kawan sekolah saya dah bertahun tak jumpa. Salah seorang peserta umrah tahun ni, bulan akan datang ni, lama tak jumpa. Ustaz kata ajak dia per lunch sekali. Tak boleh bang, nak pergi atau fikiah ni, lama dah tak jumpa kawan tu, kita ajaklah makan. Sempat ni, insya Allah sempat. Lepas tu pergi pula kedai makan, tak boleh order dekat manusia, kena order dekat handphone. Terkapai-kapai lah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Saya memang stres, sungguhlah stres. Ustazah baru cakap jangan berkeluh kesah. Jadinya kan yang bawa anak buah pula. Anak buah saya tu kalau kami kursus umrah rajin, tolong nak bagikan buku lah, air mineral lah kan.
Dia ada pula. Tahulah budak-budak jap tukar air Milo lah, jap tukar air ni kan. Kita dah ni cancel pula lagi, dah ni cancel. Saya kata aku ni dia dah nak cepat. Kalau macam ni lunch ni, dinner nanti baru sampai. Betul juga muslimat dirahmati Allah kan. Lepas tu ustaz nak bayar ni sampai 200 lebih. Kenapa pula 200 lebih ni? Rupanya sistem tadi tu ada gangguan, terbayar meja sebelah punya lagi. Ini tak niat nak sedekah ni. Sanggup pula ustaz tengok satu-satu. Jam habis. Kan sebab apa? Sebab walaupun belum begitu nak tua, pun malas juga nak belajar semua-semua tu. Kalau saya dengan jajar je lah. Jangan kau malah ustazah kan. Sebab apa? Bukan tak boleh belajar benda ni sahabat. Saya share benda ni kat Facebook, ada orang komen. Lah ustazah muda lagi. Takkanlah tak reti. Memang aku tak reti kan. Baik datang orang sebabnya bila order apa tadi nasi ayam. Kata kenyang. Telan Eliu lagi ni sebut nasi ayam. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, bila bawa budak-budak ni, macam mana ni nak tambah nasi? Budak mana cukup macam ni nak tambah nasi? Ambil nasi satu pinggan. Kalau panggil orang kan senang, tambah terus ni kan. Ajab kena masuk balik dalam sistem. Lepas tu muslimat nasi datang nak tambah ayam pula. Nasi dah habis baru ayam datang. Habis kacau mood. Macam mana nak bagi terror semua tu? Kena makan masa juga sebenarnya. Jadi kita kena belajar lama kelamaan. Semua kita ni dah tak payah pakai duit cash kan. Semuanya pakai duit plastik saja. Dan tak payah pakai orang dah. Semuanya pakai robot. Semuanya pakai hujung jari. Macam mana acik-acik kampung Kemensah ready ke nak hidup macam tu? Kan? Tak payahlah ustazah masak je lah kat rumah senang. Kan? Itu kalau acik-acik lah memang rajin masak. Ustazahnya sekejap singgah sana, sekejap lari sini. Tapi kena belajar jugalah sebab kita nak cepat. Kalau tak reti jadi lambat. Manusia ni kan memang bermusuh dengan sesuatu yang kita tak tahu. Ustaz dah nyesal pula kalau makan gerai tepi jalan. Bang, tak lama lagi gerai-gerai tepi jalan pun akan jadi macam tu juga. Kan? Jadi bagi tahulah dengan anak-anak kita. Dah tak ada dah ruang peluang nak kerja, kedai makan ke, kilang-kilang semua dah banyak guna mesin segala dah. Jadi otak ni kena kreatif sikit. Apa cara nak cari kerja yang halal sekarang ni? Sebab anak-anak Melayu yang mungkin pelajaran tak ke mana, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah dulu boleh kerja kedai-kedai makan. Kena kerja sahabat saya kerja dekat tol. Tukang terima duit ni kan. Dia kata dah berapa ustazah hari tu kena buang kerja. Sebab apa? Sebab dia orang pakai mesin dia dah sekarang ni. Tak payah nak pakai orang banyak-banyak. Dulu kita semuanya dalam 8 tu 1 je kerja. Kok 7 lagi dah tak kerja dah. Dah dibuang kerja. Jadi macam-macam sekarang ni kan ekonomi begitu dahsyat kita sahabat-sahabat muslimat. Tapi percayalah semua ini tergantung dengan qada dan qadarnya Allah. Kan kita dibuang kerja dekat situ. Kalau Allah kata rezeki kita masih ada, sebenarnya itu menjadi asbab untuk kita keluar daripada zon selesa untuk try sesuatu yang baru. Macam saya lah sepanjang jalan tadi, nak tak nak aku kena belajar juga ni ya Allah. Ya kalau jaja ada boleh tolong. Kan? Ya kalau tadi anak buah saya ada boleh tolong. Kalau saya berdua dengan ustaz pakai saya pandang dia, pandang telan Elio kenyang dah balik. Masak Maggi lah kat rumah macam tu kan. Sebab tak reti nak order. Allahu Akbar. Baik, kita sambung lagi. Akan saya paparkan di sini sebuah cerita yang berkaitan dengan qada, ketentuan Allah tentang kebahagiaan orang yang mempercayainya dan tentang kebingungan orang yang tidak menerima qada. Bahagia orang yang mempercayai, yakni beriman kepada qada dan qadar. Sentiasa rasa bingung. Bingung ni kalau dalam kitab-kitab stres, tak pernahnya tenang lah. Kerana punca utamanya dia tak menerima qada dan qadar, ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Benda ketentuan ni sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, memang Allah dah pilih kita untuk mendepani sesuatu itu ketika kita belum lahir lagi. Ketika kita dilahirkan, mak kita duk sakit perut kan. Ni orang tua-tua selalu cakap macam ni lah. Kenapa semua orang perempuan nak bersalin tu, dia ambil masa. Bukan rasa sakit, terus beranak. Tak ada. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia ambil masa. Kenapa? Itu sebenarnya dia sedang bertemu janji dengan Allah. Kan? Dah cukup dah waktu kau duduk di alam rahim. Lepas ni kau akan keluar ke alam dunia. Ini takdir hidupmu. Kau ready ke nak tempuh semua ini? Sebab itu kalau ada ibu yang bersugul, bersedih hati, lahir-lahir anaknya sempurna, doktor kata, tiba-tiba Allah matikan. Lepas disusukan, membiru, adalah sistem yang tak betul, kata doktor. Itu doktor punya teori je.
Tapi sebenarnya Allah dah tulis dah di Lauh Mahfuz. Budak ni kalau hidup dia tak sanggup nak menerima qada dan qadar macam ni yang aku telah tuliskan di Lauh Mahfuz. Jadi lebih baiklah dia mati supaya dia menjadi ahli syurga. Kita je kenapa dimatikan anak sulung saya ni ustazah. Sangka baik dulu dengan Allah, ini takdir Allah kepada kita. Masya Allah, memang kita sedih. Memang kita derita jiwa, tapi Allah yang mengaturkan kehidupan kita. So yang kita hidup ni sahabat-sahabat muslimat, sebenarnya Allah tahu kita mampu memikul apa saja yang Allah takdirkan. Allah kata kamu mampu ni sebab aku bagi ujian macam ni. Sahabat-sahabat, tapi kadang-kadang kita tewas dengan nafsu. Kadang-kadang kita lemah dengan bisikan dan hasutan iblis syaitan. Manusia-manusia yang sebenarnya rupa je macam manusia, tapi dia pun ni perangai lebih dahsyat daripada syaitan. Asal kita buat baik saja, engkau ni duk buat baik sangat macam ni, apa kau dapat? Kan ada hasutan-hasutan macam tu. Inilah maksud minal jinnati wan nas. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kalau kita yakin apa saja yang berlaku, hatta kita terlanggar batu kerikil kecil je kat depan tu tadi, sampai luka kaki kita. Ustazah pun kata, itulah siapa suruh tak pakai stokin. Alamak ustazah, aku balik yang kena kan. Kalau pakai stokin tak adalah sampai berdarah luka kaki. Sebenarnya sahabat, itu tanda orang nak marah je. Padahal jawapannya pakai stokin, tak pakai stokin, batu kecil pun kalau Allah nak kata luka, lukalah dia. Allahu Akbar, okay? Jadi kita tak boleh kata, kalau kau tak keluar main motor merempit tadi, mesti tak aksiden. Mak dia katalah. Tapi duduk dalam rumah, tiba-tiba jatuh benda besar atas kepala, mati juga anak tu. Kan ini takdir Allah berkehendak. Allahu Akbar. So kalau semua orang boleh menerima qada dan qadar Allah, hidupnya akan lebih tersusun, lebih bahagia. Kalau dia tak boleh beriman kepada qada dan qadar, hidupnya sentiasa dalam kebingungan. Ini kata kitab ini. Inilah kisah yang ditulis oleh R.V.C. Bodley, seorang penulis terkenal yang berasal dari Amerika. Penulis buku Wine in the Sahara, The Messenger. Ada beberapa buku lagi, 14 buku lainnya. Maknanya memang penulis handal terkenal hebat. Pada tahun 1918, dia tinggal di Afrika Barat Laut. Hidup bersama orang-orang Norman yang telah memeluk Islam. Memeluk Islam, orang kulit hitam ni. Mereka adalah orang-orang yang bila beragama Islam, walaupun kulit hitam, duduk dekat padang pasir yang panas, memanglah tempat macam tu orang tak selesa nak duduk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lebih-lebih lagi orang barat berkulit putih di tempat negara yang biasa sejuk. Dihantar ke negara-negara macam ni, yang dia tengok penduduknya di situ bersolat, berpuasa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka ni Muslim yang beriman insya-Allah. Jadi si penulis ini menceritakan sebahagian pengalamannya bersama mereka. Apa yang dia tulis? Dia kata suatu hari, dia cerita pengalaman dia duduk dengan orang-orang Islam ni lah. Suatu hari badai ganas mengamuk melemparkan bebatuan gurun, membawanya merentasi laut Mediterranean dan jatuh di sungai Rhone di Perancis. Maknanya satu gempa, gumpalan ombak yang begitu dahsyat. Angin itu terasa panas sekali sehingga rambut saya hangus rasanya. Dia tak biasa dengan keadaan begitu. Kerongkong saya menjadi kering dan sangat haus. Mata terasa pedih, gigi kotor penuh dengan pasir. Rasanya saya berdiri di depan tungku api. Panas kan, muslimat? Saya jadi hampir gila kerana tidak mampu menahan ganasnya alam. Allahu Akbar. Tetapi orang-orang Arab tadi tidak mengeluh sama sekali. Mereka hanya mengangkat kedua-dua bahunya dan berkata, ketentuan takdir menghendaki demikian. Masya Allah kan? Kita kadang-kadang okey, dia baru cerita sikit je ni kita dah faham dah. Ada orang yang kuat, yang cekal, yang kental, terima ujian yang sama dengan kita, dia relax je. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tapi ada orang yang diuji sikit saja dah habis berkeluh kesah. Bahkan bertambah-tambah lagi susah menimpa dirinya. Kerana apa? Perbuatannya sendiri. Jadi dia ni pelik. Macam mana mereka ni tak rasa susah? Terima biasa-biasa saja. Kerana orang-orang seperti itu dah melalui beberapa kali kejadian macam itu. Mungkin sejak dari kecil, setahun sekali dia merasa gelombang yang ganas macam tu.
Orang nelayan contoh, kalau dibawa lah ustazah duk berapa kali bawa trip ke Pangku kan, baru nak naik bot sikit, Allah mokcik-mokcik KL ni Masya Allah, ustazah tunggu jap, takut. Dia tak tahu ustazahnya pun takut kan. Ustazahnya pun takut sebenarnya, tapi buat-buat berani sebab dah jadi ketua rombongan. Tapi bila kita nampak anak-anak nelayan ni baru umur 8 tahun, 9 tahun boleh berdiri atas bot yang tengah melambung-lambung tu, kita duduk nanti jatuh, disengih je. Sebab apa? Sebab hari-hari dia ikut ayah dia duduk dalam laut tu. Kita mak tua bangka saja, tapi penakut sungguh. Bahasa mudahnya macam itulah. Sebab kita tak biasa. Kita punya ombak-ombak tu naik bas kat Ulu Kelang je ni sahabat-sahabat. Kenapa berombak cik? Itulah jalan tak repair, pilihan raya nanti baru nak repair. Kita pula kan macam-macam. Rupanya mereka tu dengan ombak selalu. Kan? Jadi saya kata, ya Allah, sebab mereka hebat. Kadang-kadang gurau juga tengok kulit lah, tahu dia anak laut sejati atau tidak. Kulitnya memang berkilat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab laut ni adalah tempat dia bermain. Okey, jadi kita nak kata apa lagi? Sebab itu dah kebiasaan dia. So pendatang ni bila tengok, dia kata apa? Setelah badai selesai, mereka pun kembali bekerja. Badai dah selesai. Ombak sudah tidak menggulung. Mereka bekerja. Kejap tiba-tiba dia memang air ada. Tolong jap. Sebab sahabat-sahabat tim khidmat ni tahu botol air jadi ustazah punya stand. Tak apa, dia pakai air. Oh ni. Dia ada masa batuk tu yang saya tahu tak payah minum air. Tapi ada masa yang memang kena minum air. Sorry. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung lagi. Setelah badai selesai, mereka pun kembali bekerja, meneruskan pekerjaan mereka dengan semangat. Meneruskan pekerjaan dengan semangat. Yang tadi itu ketakutan, orang pendatang yang tengok keadaan mereka ni ketakutan, rasa macam nak mati dah, rasa macam duduk dalam neraka dah. Dia tengok orang kampung elok je hidup dengan semangat semula. Semua anak kambing yang ada disembelih kerana pasti akan mati terkena kesan daripada badai itu. Kan bila kita dalam perjalanan, contoh lalu kat Greek, Gua Musang, tiba-tiba kita terlanggar anak lembu. Apa kita nak buat? Dah menggelupur dah lembu tu. Sebab tu kadang-kadang elok juga ada parang pisau dekat dalam kereta ni. Tak banyak pilihan dah kalau kita nak pergi cari tuan lembu tu, confirm mati lembu tu. So kita dah langgar, sembelih dulu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sudah Ustazah Zaini ngajar ajaran sesat. Sebab apa kita sembelih, tiba-tiba orang kampung kerumun. Siapa suruh hang sembelih ni? Pak Imam kampung kami punya ni. Kalau kami biarkan dia mati, bangkai dah dia. Seorang pun tak boleh makan. Tapi saya terpaksa sembelih. Saya kata hari ni hati-hati kalau nak sembelih. Sebab apa? Seekor lembu mau 4-5 ribu, agak kena bayar dekat orang yang memiliki lembu tu. Tapi kan zaman handphone, maka antara tipsnya sebelum kita sembelih tu, sempat orang bini ada dekat sebelah, awak ambil video lembu dia ni dah menggelupur dah. Kalau tak sembelih jap lagi mesti mati. Tu antara hikmah juga ada handphone kat tangan ni. Sebab apa? Nanti dia claim, bayar duit lembu aku 5 ribu. Kau nak macam mana? Sekarang aku dah sembelih dah, kau boleh jual daging-daging ni. Ke kau nak daging lembu ni jadi bangkai? Tengok lembu kau tadi macam mana. Kan? Jadi mungkin boleh jadi saksi. Sahabat-sahabat dulu-dulu gaduh satu kampung. Siapa suruh kau sembelih lembu aku pandai-pandai? Tantah dia patah kaki jadi menggelupur sakit. Patah kaki tak menyebabkan dia mati. Gaduh macam tu orang kampung dulu-dulu sahabat. Tapi sekarang ni dengan kecanggihan macam-macam. Sebab apa? Sebab mengapa mereka nak sembelih kambing-kambing yang bersisa ni? Kerana lepas kena badai tu dah nampak nyawa-nyawa ikan dah. Jadi mereka sembelihlah kambing-kambing itu. Maknanya bijaksana. Si pendatang ni kata tadi, aku tengok kambing tu tak terfikir pun nak sembelih. Maknanya mereka tak adalah kerugian penuh. Mereka relax je. Mana yang dah mereka tengok hampir nak mati, nak kiok tu, sembelih terus.
Tapi ada juga dia kata dengan menyembelih semua anak kambing yang ada, mereka berharap dapat menyelamatkan induknya. Kalau induknya, ibunya masih selamat, setelah penyembelihan anak kambing selesai, kambing yang hidup segera dibawa ke arah selatan untuk diberi minum. Diselamatkan kambing-kambing yang hidup ni supaya si induk ni boleh lagi beranak lagi. Menternak pula dah. Menternak tu tuan kambing kan. Yang beranak tu kambingnya kan. Semua ini dilakukan dengan biasa-biasa saja. Maknanya dia ni pelik tengok orang kampung ni macam tersusun je. Masya Allah. Mereka sama sekali tidak merasa sedih, mengeluh atau menyesali kerugian yang mereka derita. Jadi, kambing-kambing yang banyak tadi tu disembelih, mereka tak rasa rugi pun. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu berapa kali dah kami ditimpa badai macam ni. Kalau kami biarkan kambing dalam keadaan tidak kami sembelih, rugi berganda-ganda lagi rugi. Kurang-kurang hak ni kita boleh makan, kita boleh buat sedekah, kita boleh frozen kan mungkin zaman sekarang ni untuk kita makan, kemudian kita boleh jualkan, dapat pula duitnya. Kan? Masya Allah. Ketua suku mereka berkata, kita memang kehilangan harta asbab badai tadi. Akan tetapi bersyukurlah kepada Allah. Nampak tak? Orang yang beriman dengan qada dan qadar ni masih bersyukur kepada Allah. Bahawa 40% daripada kambing-kambing kita masih hidup. 40% je yang hidup. Tapi masih disyukuri. Sebahagian besarnya mati. Tapi yang masih bersisa tu syukuri dulu. Dari jumlah ini kita dapat mulai berternak lagi. Kan? Ini mereka yakin dengan masa depan. Macam orang kata, Ustazah, saya anak 4 orang, dah meninggal seorang Ustazah. Macam mana kita nak ni? Sahabat, kalau orang yang tak kuat beriman kepada qada dan qadar akan murung. Tak keluar rumah. Tak boleh tengok anak sebaya, anak yang mati tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedangkan anak yang berbagi 3 tu, boleh lama kelamaan kecil hati. Mak ni macam dia seorang je, arwah seorang je anak dia. Kami ni dah tak disuap makan. Dah tak dihantar pergi sekolah. Dah ditinggalkan macam tu saja semata-mata rindunya kepada anak yang dah tak boleh nak hidup lagi tu. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Semua kita pernah diuji. Tapi kalau kita tak bijak, kita akan jadi ditepuk tangan oleh syaitan. Aku berjaya dah mengatasi dia ni daripada beriman kepada qada dan qadar. Masya Allah. Jadi nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni membuatkan kita terus berfikir dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Allah takkan pikulkan kepada bahu yang Allah tahu bahu tu tak larat nak memikul. Masya Allah. Jadi dalam keadaan Allah kata kita mampu memikul, teruskan kehidupan sebab Allah nanti yang akan pandu kita bagaimana untuk melaluinya. Saya lepas musafir ni, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, saya rasa seminggu, sebulan tak habis lagi cerita hasil musafir ni. Sebab tu kan kadang-kadang bukannya ilmu banyak benar. Tak adalah berkawan dengan orang-orang alim sangat. Tapi dengan bawa jemaah berjalan ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam-macam kisah orang saya boleh cerita. Dan itu menjadikan kita kuat. Contoh saya bercerita dalam Latahzan beberapa hari ni. Sahabat Latahzan kami, seorang ibu muda yang sangat muda, 30-an. Tapi diuji Allah punya seorang anak tunggal, 10 tahun, yang masa lahirnya tu sihat walafiat. Sihat macam bayi-bayi lain. Suaminya pula mencari rezeki dengan offshore 3 bulan ada kerja. Kemudian baliknya sekejap tengok isteri dan anak-anak. Dah itu cara kerja dia. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi ibu ni seorang-seorang badan dah lah. Saya rasa kalau tubuh saya ni 2 ke 3 kali ganda kot. Kan? Maknanya bukan dia yang besar. Saya tak cakap lah saya besar. Sekian dimaklumkan. Maknanya kecil sangat lah. Adik ni kecil sangat. Dapat anak yang tadi tu usia 3 bulan, 1 hari demam, panas, melampau, bawa ke hospital, kena sawat. Doktor kata dah tak boleh diselamatkan, dah ada gangguan pada otak, kena belah kepala dia segera. Jadi anak sekecil itu sembuh-sembuhnya dah tak jadi sempurna. Kaki dah bengkok, memang cacat seumur hidup. Doktor dah sahkan cacat seumur hidup. Pakai tiup daripada hidung, hanya air susu 4 kali sehari. Dimasukkan terus ke dalam perut. Kita tengok Masya Allah. Dan bila dia seorang-seorang, suami dekat luar, sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Takkan dia nak tinggal anak ni seorang-seorang bila dia nak pergi mana-mana. Jadi dipendek ceritanya, dia teringin sangat nak jumpa Ustazah Zai. Tahu Ustazah Zai datang tempat dia ni. Jadi saya kata tak apa, besok tempat ceramah Ustazah dekat dengan tempat ceramah awak ni. Tak apa Ustazah pergi. Dia punya segan Ustazah nak datang rumah, tak nak nyusahkan Ustazah semua. Tiba-tiba malam tu dia datang kat hotel. Allahu Akbar. Dia usung anak ni gendong. Kami yang tengok ni pula rasa bersalah, ya Allah Tuhan. Tapi dia tak apa kak, saya syukur. Dah kami pula yang menangis tengok dia sahabat. Syukur tak berhenti-berhenti. Kenapa dia bersyukur? Sebab Allah masih bagi dia sihat untuk dukung anak. Allah bagi dia kesempatan. Syukur walaupun suami balik 3 bulan sekali. Tetapinya suami yang bertanggungjawab. Bila dia balik, dia yang ambil alih semua jaga anak. Tidur malam saya, dia jaga anak betul-betul. Saya syukur suami tak lupakan saya. Saya syukur suami saya ayah yang baik kepada anak. Kita ni terkebil-kebil yang suami hari-hari depan mata kita kata menyusahkan aku sungguh. Kan betul tak? Inisaf ke tak inisaf orang Kemenisah ni? Kan sahabat-sahabat. Sebab orang yang mengajar dekat kampung Kemenisah ni tersangat inisaf dengan cerita dia tu. Masya Allah Tuhan. Kan inilah cerita kita nampak dia susah. Tapi of course lah dia susah. Tapi dia tak sebut susah di lisan tu sebab dia dah terima ini qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Maka dia lalui. Kami, mata kami yang melihat ni, nampak tak Ustazah badan dia yang kurus tu dah macam lari, dah bentuk tubuh sengit sebab selalu dukung anak, berat dah 23 kg. Bayangkan kalau anak ni usia 15 tahun, kalau makin tua 25 tahun, hatta 40 tahun. Dengan ibu yang macam tu. Jadi kita pula yang tolong kusut bingung untuk dia. Nak hentikan kusut bingung kita ni. Allah je lah yang maha mengatur hidup dia. Allah je lah yang maha mengatur anak dia. Semoga engkau beri dia kuat, ya Allah, menempuh ujian yang engkau berikan kepada dia. Betul kan sahabat-sahabat muslimat? Orang yang memikul, itulah orang Melayu ni bijak sungguh. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Betul ke Kak Dani? Kena tanya cikgu ni sahabat. Takut saya ni main sebut dia Ustazah ni tak apa-apa. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia dah biasa dah dengan kehidupan dia. Kita tengok orang-orang susah kan, pagi dia buat apa, petang buat apa, satu-satu. Kita pula yang berat, yang penat tengok. Kau ni tak penat ke? Tapi dia boleh je teruskan kehidupan. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyaklah setiap musafir kita belajar sesuatu. Allahu Akbar sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Di sini kitab Latahzan juga membawa kita untuk berfikir, mencari diri kita yang sebenar. Di kedudukan apakah kita ini sebenarnya. Okay? Saya ingat katanya lagi. Pada kesempatan yang lain, hak tu tadi cerita badai tadi. Dia tengok orang kat situ tu biasa-biasa saja. Dah lepas badai macam tak ada apa. Susun kehidupan semula seperti biasa. Pada kesempatan yang lain, dia kata, dia cerita dia lagi. Duk menumpang kat negara orang kan. Macam orang Kemenisah lah. Kau ada anak yang belajar kat Jepun, balik. Kalau kat Jepun tu, yang baik kita tiru lah. Sebab ada anak murid saya kembar belajar dekat Jepun. Balik, kami nak jumpa lah sahabat-sahabat. Pergi dekat KFC, duduk remaja kan. Lepas tu baru setahun duduk sana. Tiba-tiba dia lepas makan tu dia kemas satu-satu kan. Susun meja kami kemas je, kita orang tengok. Tak payahlah kemas, memang ada orang kemas sekejap lagi. Tahu Ustazah, tapi kat sana dah biasa macam tu. Kita kena asingkan plastik-plastik, kertas-kertas. Meja ni nanti jadi kemas. Ya Allah, aku Ustazah ke dia Ustazah. Macam itulah kita. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa. Setahun je baru. Sebab orang keliling dia mendidik dia. Kita kat Malaysia tak ada undang-undang macam tu. Kan ada orang kata, orang Singapura ni sombong kalau datang kat Malaysia buang sampah je. Kan kenapa mereka buat macam tu? Sebab keliling mereka tengok macam tak sayang negara kita, main buang. 100 orang lalu atas jalan, buang 100 kulit gula-gula tu. Daripada jauh nampak banyak berterbangan kan. Tapi kat negara mereka, apatah lagi satu bekas kulit gula-gula tu. Puntung rokok pun kalau nampak, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, berapa tinggi saman nak kena bayar. Kan? Memang kalau setakat takut dengan undang-undang dunia, baik tak payah. Sekurang-kurangnya itu melatih diri berdisiplin. Kita, rumah kita, sampah dah berulat pun kita buat dek je seminggu tak buang. Macam mana boleh hidung boleh tahan tu? Pelik sungguh kita kalau ada rumah yang macam ni.
Sebab disiplin. Okey. Baik, saya ingat pada kesempatan yang lain kami naik kenderaan menyeberangi padang pasir. Tayar kenderaan kami pecah satu. Ni ramai orang Singapura menonton ni sahabat-sahabat. Kok salah lah ustazah, mana ada kat negara kami macam tu. Malu je ustazah kan. Mana dia kata tayar kenderaan kami pecah satu. Biasa kan dalam keadaan jalan tak berapa nak comel, tayar kenderaan dia pecah satu. Pemandu itu tidak boleh menampal tayar kenderaan itu. Jadi kami berada di tengah lautan pasir dengan 3 tayar sahaja. Saya marah dan bingung. Hak ni orang yang tak biasa duduk kat padang pasir ni. Saya marah dan bingung. Saya tanya pada orang-orang Arab itu, apa yang akan mereka lakukan? Takkan nak diam saja kan? Mereka mengingatkan saya. Ni yang saya, ya Allah, tiba dalam kereta tadi Ustaz drive. Ya Allah, kenapa yang Ustaz? Sebenarnya saya baca rangkap ni lah sahabat. Mereka mengingatkan saya bahawa bingung atau marah itu tidak akan pernah menolong. Garis lah, ni penting ni. Kan siapa ada kitab, garis-garis kat situ. Duk suruh garis, takut pula ada acik-acik kampung Kemensa. Acik beli je kitab ni ustazah, tapi acik tak pandai baca. Pergi sedekah dekat orang sebelah yang pandai baca. Cik tak payah baca dah. Sebab tadi kursus umrah saya ada seorang, ustazah boleh ke saya pergi Mekah ni? Kenapa tak boleh pula? Saya bukan saja first time ustazah, saya tak pandai baca apa-apa. Tu yang tulis dekat tu saya pun tak boleh baca. Padahal tulisan besar tu sabarlah, saya pula hati kita. Tak apa cik, Allah yang jemput, Allah yang panggil insya-Allah. Cik kawan baik dengan orang ni. Kan insya-Allah nanti saya letak satu bilik. Saya boleh juga jadikan rujukan atas bas, tapi yang paling dekat kawan sebilik. Jangan risau. Jam pandai tengok jam. Jam pandai pula tak tahu macam mana belajar. Sendiri pandai dia kan. Allah comel je. Memang tak boleh membaca. Jadi saya hadiahkan buku, tak apalah. Acik baring-baring, acik peluk je buku tu. Ya ke ustazah? Ya, nanti dia toeng, dia pindah sendiri kat kepala acik. Betul. Sebab kalau kita, iya ke cik tak pandai baca? Susah ni kalau tak pandai baca. Apa penerimaan dia? Kan mesti takutnya ustazah kata susah kalau tak pandai baca. Bagi dia relax-relax saja sahabat. Tak apa cik, malam ni tidur peluk. Saya takut pula salah cakap malam ni dia peluk. Dia peluk, letak kat dada dia, letak kat kepala dia kan. Takut orang lurus ni sahabat-sahabat main-main. Kan anak dia kata, mak dah buku tu letak tepi. Tak, ustazah kata nanti dia masuk sendiri. Jenuh. Asyik baik saya tak cakap dia. Tak apa cik, balik, rendam dalam besen, minum air. Takut dia buat sungguh kan. Comel je. Maksud saya bila kursus umrah tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah duk kalut dengan doa. Ya Allah, tulisan banyaknya tulisan Arab. Aku ni yang jadi nak pergi umrah ni sebab baru khatam Iqra 6. Quran pun tak boleh baca lagi. Ada orang yang Allah pilih, yang baca Quran hari-hari, tak dapat pergi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang baru merangkak-rangkak baca Quran, ada seorang jemaah saya. Saya mengajar dekat pejabat. Dia satu-satunya yang tak pandai baca Quran. Tak kenal langsung huruf, nangis. Orang profesional ni gaji puluh-puluh ribu. Saya bila mula-mula dijemput untuk mengajar Quran di pejabat, saya memang test Fatihah seorang satu. Masa baca Fatihah tu okey lah, tapi bunyi Fatihah tu saya dah dapat agak dah. Lepas tu saya bukakan Quran, buka mana-mana muka surat. Orang lain bolehlah baca merangkak-rangkak, yang bertaranum, yang biasa-biasa kan. Sampai kat dia buka je menangis. Kenapa menangis? Saya tak boleh baca langsung. Boleh tu akak cuba sikit je. Saya nak dengar sikit satu perkataan. Sikit pun tak boleh ustazah. Saya tak kenal alif tu tegak ke bengkok, saya tak kenal. Tiba-tiba tak lama lepas tu belajar, saya sanggup datang setengah jam awal untuk mengajar di pejabat tu. Setengah jam awal tu dia minta izin dekat bos dia untuk keluar awal, saya ngajar dia dulu. Daripada Iqra 1. Nanti dah habis setengah jam baru grup mengaji. Masya Allah. Tak lama lepas tu PKP. Bila dah PKP, ngaji online lah pula. Kan sampailah Iqra 6 habis. Bolehlah merangkak-rangkak. Ustazah tolong doa akak. Ya, akak nak sangat pandai mengaji. Kita relax-relax je dengan dia. Akak doa je insya-Allah. Kalau saya mengajar akak nak akak pandai, akak kena lebih. Kalau saya berdoa 10 kali sehari, akak kena berdoa 20 kali sehari. Jangan ada hari tanpa Quran. Hari-hari. Kalau akak tak baca Quran sehari, kita tak geng dah. Ya ustazah, akak sibuk mana pun akak akan mengaji. Akak ingat saya cakap akak akan dapat mengaji. Bila akak boleh je mengaji, akak mesti dapat pergi haji. Ya ke ustazah? Ya. Saya ada dekat Kuantan sahabat dirahmati Allah. Ustazah, akak dapat panggilan haji tu dia.
Subhanallah. Saya kata janji Allah tu takkan bohong pada siapa yang bersungguh-sungguh. Takkan bohong pada yang bersungguh-sungguh. Saya acap kali tengok benda ni. Sebab apa dia sibuk. Orang lain kalau kerja pejabat sibuk ustazah. Nak mengaji seminggu sekali tak sempat. Tapi dia paksa diri dia. Paksa. Kalau saya kata, Kak hari ni saya penuh ni, boleh tak ngaji sebelum subuh? Sebelum mana ada hari tanpa okey ustazah, sebelum subuh okey. Sebab saya ambil masa dengan dia 10 minit 15 minit je. Dia paksa diri dia. Akan ingat akan lagi sangat umrah kan, lagi sangat haji kan. Ya ustazah macam mana kalau akak pergi sana akak tak pandai mengaji. InsyaAllah akak pandai je ngaji, akak boleh pergi haji. Tak tahu kenapa mulut saya cakap macam tu. Sekarang dia dah boleh baca Quran muslimat. Tiba-tiba orang lain duk tunggu, buat rayuan segala. Baru dapat doakan ustazah, saya nak pergi dekat ni nak cek kesihatan, mudah-mudahan lepas. Telefon lagi, ustazah lulus ustazah, saya nak berangkat dah ni. Masya Allah, kerja siapa? Kerja Allah. Sebab saya nampak kesungguhan dia, usaha dia. Ada orang nak belajar juga tapi suruh, ni ulang ke tidak kat rumah ni Kak? Tak sempat lah ustazah. Rasa macam nak hempuk je Iqra' tu kat muka dia. Faham ke tak faham ni? Kan? Nak pandai ngaji tapi tunggu ustazah datang seminggu sekali baru nak belajar. Memang tak dapatlah sahabat-sahabat. Sebab kita ni boleh tolong je. Sebenarnya yang tolong diri dia tu adalah dia sendiri. Kalau kita harapkan sebab aku bayang kau seminggu 4 kali, sebulan 4 kali datang, seminggu sekali, sebulan 4 kali, aku bayang kau 100 kali datang, sebulan kau dapat RM400, kau fikirlah macam mana nak bagi aku pandai. Contoh, saya berusaha bermati-matian nak bagi kau pandai. Itu bukan sebab duit kau bayar tu, tapi saya bijak macam mana nak bagi pandai. Kau takkan boleh pandai kalau kau tak tolong diri kau sendiri. Lama dah saya tak marah bab Quran ni sahabat-sahabat dan mati Allah. Orang ke mana pula yang kena marah. Kan? Geram sebab dia takkan boleh kalau dia tak tolong diri dia sendiri. Dia kena tolong diri dia sendiri. Okay, jadi tengok Allah gembirakan dia. Kawan-kawan yang pandai-pandai mengaji dulu tu pula pelik. Dapat. Yalah dapat. Kan? Yang ni alasan sibuk tak nak mengaji, ni alasan sibuk tak nak mengaji. Ini kisah-kisah benar. Masya Allah sahabat-sahabat. Okay, kita pandang lagi. Saya tanya pada orang Arab itu apa yang mereka lakukan. Mereka mengingatkan saya bahawa bingung atau marah itu tidak akan pernah menolong. Apa je ujian yang kita lalui, jangan stres dulu. Jangan marah dulu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab benda itu sama sekali tak dapat menolong. Tetapi akan menambah suasana hati menjadi semakin panas. Dan fikiran menjadi semakin keruh. Kita orang dewasa, kita baca baris ni saja kita boleh faham maksud dia. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Lagi marah, lagi tak nampak jalan keluar. Lagi stres sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang mendung tak berarak, tak lama lagi hujan lah. Masya Allah kan? Tapi kalau kita tempuh apa saja, serahkan pada Allah yang maha kuat, yang maha hidup, satu-satu seolah-olah sabarnya orang dengan tali ataupun benang yang berpintal, bergumpal. Macam mana kita nak relaikan? Betul ke bahasa saya ni ibu-ibu ni kan gelak? Betul ke ustazah ni? Relai ke lerai? Kelas bahasa Melayu. Lerai kan? Lerai. Oh bukan relai. Patutlah saya selalu kena gelak dengan ustaz. Apa ya ustaz selalu gelak saya? Sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang saya terbalik cakap tu? Macam buah gajus dengan jagus kan? Gajus ke jagus? Gajus? Panggil janggut itu. Alok janggut. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cakap tu nak cakap. Tapi kalau salah betul kan Apa tadi? Dah gelak dah. Apa tadi? Masya Allah. Benang tu dileraikan. Okay, dileraikan. Jaja pun senyum ni sebab kami pernah tersyasyul-syasyul. Kemarin dengan Jaja kami pergi mana Jah? Balik daripada PD nampak monyet. Ni ustazah suka orang nampak monyet tapi geli kan. Lepas tu itu monyet ke lontong tu Jaja kata. Aku jangan lontong tu, lotong bukan lontong. Kan bahasa-bahasa tersyasyul ni kadang ngantuk boleh hilang ngantuk kan sahabat. Boleh jadi sebagai hiburan lah. Tapi kalau cakap sikit sentap, terasa hati, masalah lah macam tu kan. Takkanlah hidup ni nak luruh bendul je. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, ambil lagi.
Sabarnya orang yang meleraikan benang yang tersimpul, akhirnya dapat juga. Tapi kalau hilang sabar, buanglah, beli barulah. Betul kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Kita takkan dapat benang yang tadi. Yang baru, suasananya takkan sama. Jadi dia kata tidak ada yang dapat dilakukan, Masya Allah, tetapi akan menambah suasana hati menjadi semakin panas dan fikiran menjadi keruh. Mereka mengatakan tayar tersebut pecah kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Diorang boleh relax je, dah Allah nak tayar ni pecah, maka pecahlah. Kalau kita macam mana sahabat-sahabat? Memanglah Allah bagi dia pecah bang, oi, tapi pergilah kedai tayar kita kan. Masya Allah. Tapi yang lebih emosi tu orang perempuan daripada orang lelaki. Geramlah bang, geramlah saya ustazah, diam je kat situ. Sebab tu akhlak Sayyidatina Aisyah ditegur oleh Rasulullah. Nabi dikecam, dihina oleh ramai orang. Datang Aisyah, isteri Nabi ni, Masya Allah, Sayyidatina Aisyah, dia balas balik kecaman orang. Kan? Alamak, sama je macam aku isteri Nabi ni. Tapi yang tak samanya apa sahabat-sahabat? Ditegur oleh Nabi, sekali itulah dia mencaci hina orang. Kita suami kita dah tegur banyak kali dah, awak ni tak payahlah nak pergi rumah sebelah, mesti ngumpat, mesti duk hina caci orang, tak payahlah. Saya tak sukalah, hantar kuih dah balik. Banyak kali, beratus kali dah suami kita cakap, kita masih lagi. Syok lah bang, dia tahu satu kampung ni punya cerita makcik internet ni. Kadang kita suka kawan dengan dia. Pelik sungguh, bukan saya yang ngumpat, dia. Tapi saya suka dengar. Sebenarnya sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sayyidatina Aisyah ditegur oleh Rasulullah, tak buat dah perangai itu. Sebab Aisyah, kamu dah menggunakan lidahmu tu untuk bercakap sesuatu yang keji. Sedangkan bercakap yang keji itu bukannya akhlak Nabi. Masya Allah, jauhnya kita dengan syurga berbanding Sayyidatina Aisyah. Kerana apa? Sayyidatina Aisyah tahu benda tu keji, tak buat dah. Jadi mereka ni hanya berpegang, tayar tu pecah sebab kehendak Allah. Tidak ada yang dapat dilakukan. Terpaksa kami meneruskan perjalanan dengan satu tayar kempis. Tingginya tawakal mereka ni, jalan je walaupun 4 tayar, tinggal 3 tayar. Bayangkan si orang putih ni punya dak-dik-duk jantung kan. Sebab keimanan dia kata tak mungkin boleh berjalan dengan 3 tayar. Tapi orang yang tinggi tawakal kepada Allah boleh berjalan dengan 3 tayar kalau Allah izinkan. Tidak lama kemudian kami berjalan, kenderaan tersebut berhenti dengan sendirinya. Ternyata minyak pula habis dah. Masya Allah kan. Dengan kejadian ini tidak ada seorang pun yang marah. Tak marah lagi. Sekali lagi mereka tetap tenang. Mereka pun meneruskan perjalanan ke tempat tujuan dengan berjalan kaki pula sambil berdendang gembira. Kan? Peliklah Mak Saleh ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh pula berjalan kaki sambil berdendang gembira. Aku dah stres dah ni. Masya Allah, apa rahsia mereka itu? Yakin benda ni dari Allah. Masya Allah. Ini orang beriman pada qada dan qadar. Setelah 7 tahun hidup bersama orang-orang Arab, dia kata, saya menjadi yakin bahawa orang Amerika dan Eropah yang tertekan mentalnya, sakit jiwa dan minum minuman beralkohol, minum arak kan, mereka ni ada masalah minum arak, ada masalah minum arak, adalah korban daripada kehidupan kota yang selalu ingin serba apa? Mana pula hilangnya ni? Serba cepat. Kan terbuka awal pula ke belakang ni. Yang ingin serba cepat. Saya baca ni pula, tadi yang saya tak kerti hujung jari tu kan sahabat. Sekarang semua nak pakai robot. Semua orang nak cepat. Lagi nak cepat, lagi stres rupanya. Macam saya tadi nak cepat. Jadi makin stres, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak reti teknik, kaedah. Jadi kalau kita dalam situasi tu boleh nak marah. Tapi sebelum marah kita fikir macam mana? Fikirlah balik. Kalau kau masih lagi dalam situasi ni, bayangkan ke depan lagi susah hidup kau. Maka macam mana tak suka sahabat-sahabat dirahmati Allah kena cari satu solusi. Okay, selama aku tinggal di gurun Sahara sama sekali tidak pernah merasa cemas. Barulah setelah dia bergaul dengan lama dengan orang-orang Arab ni, dia dah tak rasa cemas. Macam orang-orang Eropah, macam orang-orang Mak Saleh ni lah, dekat negara orang putih ni. Semuanya asyik stres sahaja. Lagi maju, lagi ramai yang bunuh diri. Sampai sekarang. Lagi negara maju seperti Jepun, Amerika, cuma mereka silent je. Sekejap-sekejap tembak kepala sendiri. Sekejap-sekejap terjun bangunan.
Sebab mereka makin stres dengan kehidupan. Kan? Kalau dihitung agak-agaknya lah antara orang bandar dengan orang mana? Kampung Kemenisah lah. Agak-agaknya wa na'udzubillah min zalik, walaupun kampung Kemenisah ni ada sungai, pernah jumpa orang bunuh diri masuk dalam sungai. Contoh sahabat-sahabat, sebab KL ni inilah antara kampung contohnya. Maksudnya kalau tak ada orang duk stres hari ni, tepung dah mula tak ada. Tak lama lagi katanya ayam tak ada. Orang kampung Kemenisah, tak apa, kami ada pokok durian. Contoh kan. Kami boleh gali pokok ubi, kami duk tanam pacak-pacak je ustazah, ada keluar ubi kan. Oh, aksen sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita kena bersiap sedia ke arah tu. Orang tahu benda proses. Anak-anak kita yang sekarang main tekan, halo sampai depan pintu. Bayangkan kalau benda tu semua dah tak ada. Macam mana dia pun? Pandai tak nak tanam ubi? Kan? Pandai tak nak cari ikan-ikan dalam sungai tu? Kita kalau tak ada benda-benda ni semua halo-halo semua tiba-tiba. Bayangkan anak-anak kita balik kampung. Kampung Kemenisah ni line internet okey dah. Kalau line-line internet ni memang tak ada lah. Nenek dia kata, tak payahlah balik kampung macam ni. Kan dia stres. Sebab dia rasa dia tak boleh berhubung. Bayangkan kehidupan 20 tahun akan datang. Masa tu, mokcik-mokcik 20 tahun akan datang, tak payah fikir lah Ustaz. Rasa acik dah tak ada dah kat sini. Kena fikir untuk anak cucu kita. Kita kena latih mereka sahabat. Masya Allah. Semalam saya pergi Kebun Timun dekat Kuantan. Saya buka minda saya sebab dia kata, Ustazah, buatlah dekat tahfiz macam ni. Anak-anak kita ni, anak-anak tahfiz memang kena diajar ni benda. Ya, saya sangat setuju. Sebab budak-budak sekarang, sahabat dirahmati Allah, tak tahu bahawa timun tu daripada benih macam mana. Tak payah mereka lah. Saya ni pun kan, timun ni tanam apa dia? Tanam biji dia ke tanam buah dia? Teruk benar Ustazah Zai kan. Jadi bila dia cakap macam tu, memang asal ada tanah kena cari. Ya Allah, tak tahulah kita ni nak hidup macam mana. Sebab tak pernah berbudi dengan tanah. Semuanya dah tembok dah kita ni. Kena sekali-sekala anak cucu balik kampung, tinggalkan handphone sekejap. Siapa nak ikut Mak Tok? Gimana Mak Tok? Pergi sungai. Kenalkan mana biji getah, mana kelapa sawit, mana kena kenalkan. Lagi-lagi dekat dengan zoo negara ni kan. Dia orang Kemenisah tak pernah pergi zoo. Kami pun tak pernah pergi Ustazah. Tak pernah pergi. Padahal cucu-cucunya balik kampung juga. Tak dibawa pergi zoo. Kenapa nak kena bawa pergi zoo? Takut mereka tak kenal mana buaya. Tak kenal sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kesian budak-budak sekarang ni. Allah, aku menemukan ketenangan, kepuasan dan keredaan. Bila mana buang rasa cemas tu sahabat-sahabat. Dia kata dia bergaul dengan orang-orang Arab yang tinggi tawakal. Dia kata dia seperti berada di dalam syurga. Nampak tak? Dia seperti berada di dalam syurga dengan hidup bertawakal macam orang-orang Arab. Tengoklah orang Arab, kita pergi Mekah, Madinah, mereka nak pergi solat. Mereka kunci tak kedai mereka, sahabat dirahmati Allah? Tak, dia siap hayya ala solat. Jom kita pergi tinggalkan kedai, pergi solat jemaah. Kunci dululah, tak payah kunci. Kan? Semua orang memang pergi solat. Indahnya hidup macam tu. Kita tak ada rasa macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sekalipun ramai orang yang memperolok-olok aliran Jabariyah yang diimani oleh orang-orang Arab pendalaman dan mereka diejek kerana percaya dengan adanya qada dan qadar. Bagaimanapun orang yang terlampau, tak apalah, Allah ada, Allah akan balas. Kita dijadikan bahan gelak-gelak oleh orang lain. Kalau tunggu kau ni memang sampai kiamat lah takkan bahagia. Kan ada orang baik dikatakan macam tu. Masya Allah sahabat-sahabat, jangan mudah terpedaya dengan tipu daya dunia. Akan tetapi siapa tahu barangkali orang-orang pedalaman itulah yang berjaya mencapai hakikat. Apa hakikat hidup? Kalau tak bahagia kat sini, kat sana kita nak bahagia. Apabila aku bawa ingatanku jauh ke belakang mengingat kembali kehidupan masa lalu, lihat jelaslah bahawa kehidupanku terdiri daripada beberapa episod yang berjauhan sesuai dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya tanpa ada pilihan untuk mempertimbangkan atau menolaknya. Ibu-ibu, kalau ada yang umur 60-an, cuba patah balik kepada 40, 20, 18 tahun. Tadi saya sembang dengan sahabat saya ni, Zain, kau tahu adik bongsu aku nak kahwin. Dah tu kenapa? Masalahnya, bakal mak mentua adik aku tu umur sebaya kita, kau tahu. Aku stres pula dengar ni. Pasal apa kau stres ni?
Dia kahwin umur berapa? Macam tu. Maknanya kita sembang ni sahabat, tak apalah, maknanya dia tua dulu daripada kita. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa tu mungkin mak dia suruh kahwin umur 16 tahun. Dia tak ada pilihan. Betul kan cik-cik dirahmati Allah? Saya bercinta bagi nak rak ustazah dengan orang lain. Tiba-tiba mak saya terima pinangan orang tu. Kan saya pun terpaksalah berkahwin. Macam mana sekarang cik umur 60 tahun? 38 orang dah cucu ustazah. Eloklah tu. Ingatkan sebab terberkahwin tu langsung tak ada cucu ke, tak ada anak ke, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan elok je lah tu cik. Alhamdulillah lah ustazah. Baiklah pilihan orang tua hari tu. Cik nak ambil SPM, mak tak bagi, suruh kahwin umur 16 tahun. Orang dulu-dulu kan, simak dirahmati Allah. Tapi dengar cerita hidup mereka tu, kita belajar sesuatu. Sami'na wa ata'na, ta'at pada suami. Masya Allah, orang sekarang ni lagi besar gaji daripada suami. You tak ada pun I boleh hidup. Tahu, kemain lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berbangga dengan pangkatnya yang lebih besar. Okay? Berbangga dengan kedudukan kat pejabat. Saya bos ustazah kat pejabat. Suami kau tu tukang hantar surat kat pejabat, tapi balik rumah dia tetap suami. Bila lupa diri, maka dia terlupa dia hamba, maka rosaklah segala. Orang-orang Arab menyebut jenis peristiwa ini yang tidak dapat ditolak atau dipilih dengan sebutan takdir. Takdir ni kita tak boleh pilih sahabat-sahabat. Kita boleh ke tengok muka kat cermin, kalaulah dulu mak aku hijau hicaulah, kan bagus. Suka hati pokcik dia je kan. Tak adalah sekemik ini hidung aku, dia kata. Nasib atau ketentuan daripada Allah tak boleh kita ubah. Anda boleh menyebutnya dengan istilah apa pun yang lebih sesuai. Sebab apa kita kena pujuk diri kita sendiri dengan kata-kata Allah yang berkehendak. Allah yang pilih aku hidup dalam keadaan macam ni. Kalau Allah yang pilih aku, maknanya Allah tahulah apa yang terbaik untuk aku. Pendek kata, setelah 17 tahun meninggalkan gurun Sahara itu, saya tahu bahawa saya masih tetap berpegang teguh pada sikap pasrah menghadapi qada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menghadapi semua kejadian yang tidak mungkin dielakkan dengan damai, penuh kepatuhan dan sikap tenang. Sikap yang dia dapatkan daripada orang-orang Arab ini lebih mujarab untuk menenangkan saraf-saraf saya berbanding ribuan ubat penenang. Faham? Ada orang sampai jumpa doktor nak bagi boleh tidur malam. Masya Allah. Ada orang ada masalah murung sampai jumpa doktor. Kena jumpa psikiatri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dia kata dia kawan dengan orang-orang yang tinggi tawakal dan beriman dengan qada dan qadar, hidup dia sangat tenang. Dia belajar sesuatu. Jadi kita cek diri kita sendiri. Sebab tu saya bila dengan makcik-makcik ngadu, tak boleh tidur lah ustazah malam-malam. Kenapa cik? Tahulah ustazah. Ni mesti teringat anak dah lama tak balik kan? Ustazah ni macam tahu je. Tahniah lah cik sebab tak boleh tidur malam. Ustazah kata. Ustazah ni cik tahniah je. Dia kata, iyalah. Bila tak boleh tidur tu cik kena buat apa? Solat, tahulah. Tapi 2 rakaat dah ngantuk je nak. Maka solat lah. Bila dah ngantuk, tidur tarik selimut senang. Tapi ada juga yang jawab, dah solat, semua solat, tetap tak ngantuk. Ramai yang anggap orang ke madrasah, tetap tak ngantuk, senang je. Baca kitab Latahzan malam-malam. Sorang-sorang. Daripada bab 1 tu, yang kita dah tertinggal banyak tu, baca sorang-sorang. Kompom tak payah 2 muka surat. 1 muka surat setengah dah menguap 18 kali. Tak payah ambil ubat penenang. Kalau kitab Latahzan tak ngantuk pun ustazah dah 3 muka surat. Baca kitab yang lagi dulu kita baca tulisan dia kecil, bahasa Arab pula. Kan kompom lagi mengantuk. Setengah muka dah ngantuk dah. Kan beli kitab macam-macam kat ustaz-ustaz datang surau, lepas tu tak baca kan. Bila tak boleh tidur tu baca tu. Kompom ngantuk. Tak percaya buat. Tak payah ambil ubat tidur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut penyakit lain yang datang. Okay? Orang-orang Arab yang hidup di gurun itu mengambil kebenaran ini daripada tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan umat manusia daripada kesengsaraan, mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju cahaya. Quran ni sifatnya minaz zulumati ilan nur. Daripada kegelapan kepada satu cahaya. Apa cahaya itu? Cahaya iman yang kita boleh dapat daripada Al-Quran
menghilangkan debu yang berada di atas kepala mereka serta menghilangkan beban dan belenggu yang memberatkan mereka. Sesungguhnya risalah Rabbaniyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberikan batasan yang jelas terhadap posisi anda di dunia manusia. Kita hidup sesama manusia, memang orang akan bercakap, memang ada orang datang streskan kepala kita, memang ada orang menguji kesabaran kita sebab kita duduk dengan manusia. Kalau kita duduk dalam kelompok monyet, hari-hari tengok monyet curi pisang, monyet melompat sana sini kan, suka hati monyet lah, kita takkan terasa. Muslimat dirahmati Allah, agar jiwa anda menjadi tenang dan hati anda merasa tenteram. Fikir, semua tu ujian untuk kita. Dengan demikian lenyaplah semua kesusahan anda, amal anda menjadi berkembang, akhlak anda menjadi indah untuk mengarah pada satu tujuan, iaitu menjadi hamba yang ideal yang mengetahui rahsia keberadaannya dan memahami tujuan penciptaannya. Habislah bab 260. Masya Allah sahabat-sahabat. Nampak macam cerita santai-santai je macam tu, tapi banyak yang kena bantai rupanya. Kan? Faham ke faham? Kan sahabat-sahabat. Inilah indahnya kitab ini, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Cerita kehidupan kita hari-hari, tapi kita ni dah menuju mati, masih banyak lagi tak sedar diri. Kita masih nak ulang benda-benda yang boleh mengkecamukkan diri kita sendiri. Benda yang kita tahu aku tak boleh ubah benda ni, kita masih lagi nak masuk campur urusan Allah. Urusan Allah adalah urusan takdir. Muslimat, kalau kita nak ambil alih kerja Allah, kita takkan larat sebab kita bukan Tuhan. Buat je kerja kita. Allah suruh beribadah, tak ibadah lagi dah pukul 4 petang Zuhur tak buat lagi. Allah suruh bulan Zulhijjah ni sahabat-sahabat yang mampu masuk ibadah korban. Mahal ustazah, 700 tahun ni. Kan? Bila cari yang tak mahal. Gaduh pula lagi, tapi ada ustaz kata tak boleh buat kat luar negara. Jadi adik acik buatlah dekat kampung acik sini, mahal. Dah pening kita macam mana nak buat. Acik pergi luar negara tu bukan kerana murahnya, sebab itu je yang acik mampu. Kalau acik kata RM300 tu mahal, tapi tahun ni acik tak korban, hari tu baju raya acik berapa ringgit? Alah ustazah, harga dia RM1,000 tapi ada diskaun, acik beli RM500 je. Korban setahun sekali RM300 tak mampu. Tepuk dada tanya iman. 1 Zulhijjah ni tak lama je lagi sahabat-sahabat, tolong penuhkan dengan ibadah. Yang larat puasa. Berapa hari ustazah? 9 hari. Kalau larat, bukan ada hadis sahih yang suruh 9 hari. Makna kalau orang mampu buat. Tak mampu, sahabat-sahabat tak payah gaduh lah. Ganti dengan sedekah. Kalau selama ni masuk surau sini RM1, RM1, 1 hingga 9 Zulhijjah letak RM10. Pahal pula ustazah. Sebab ini hari-hari yang baik menyamai Ramadan 10 malam akhir. Jangan terlepas. Kalau mampu 9 hari khatam Quran. Alamak, mampu ustazah 9 hari khatam Quran. Bagi-bagi. Kau 10 juzuk, aku 10 juzuk. Nanti malam Idul Adha kita duduk kat surau, olok-olok baca khatam Quran. Dah kalau kita tak buat macam tu, tak diprogramkan, kita takkan dapat semangat tu sahabat-sahabat. Usahakan. Sempena 9 hari Zulhijjah ni, jom 9 rumah kita ziarah untuk bawa beras sekampit. Hantar dekat rumah orang susah kat kampung kita ni. Kau tak pernah buat, buang tebiat, tahun ni nak mati ke? Mati ke hidup tu kerja Allah. Tapi 1 hingga 9 Zulhijjah aku kena beribadah. 10 Zulhijjah haram berpuasa. 11, 12, 13 haram berpuasa. Sebab itu adalah hari tasyrik, hari sembelih korban. Kita tak masuk korban sebab memang tak mampu. Jangan tak mendatangi program-program ibadah korban. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai 9 hari, 10 hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik, ini semua kalau bermaksiat rugi. Kalau beribadah dicatat sebagai orang-orang soleh di sisi Allah. Jadi rebut. Sebab tu di IKIM hari tu saya bercerita khas meraihkan Zulhijjah. Okey? Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala itu. Saya. Tak. Dia lain, maksudnya bukan tak sama macam mana. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. 1 hingga 9 Zulhijjah cerita lain. 10 Zulhijjah
khusus untuk kita beribadah pada hari Aidul Adha. 11, 12, 13 haram berpuasa. Tapi kita fokus kepada ibadah korban. Dapat daging pada raya pertama tu usahakan. Banyak ni 5 kilo, aku ni darah tinggi. Jangan niat nak frozen sampai raya haji tahun depan. Sayang daging baru ni, sedekah kat orang dalam tempoh 3 hari tasyrik tu. Kita tak ada benda nak sedekah, surau hantar kat kita, kita sedekah dekat orang lain. Telefon adik-beradik kita, kau duduk mana? Aku duduk kondo. Ada orang korban, mana ada korban kondo-kondo ni? Mai datang rumah aku ambil daging korban. Sebenarnya sayang daging batang pinang ni, pengerusi surau bagi kat aku. Kena buat. Sebab hari tasyrik tu, pahala bersedekah tu lebih lagi. Okay, jadi tolong lebihkan. Jangan puasa pula hari tasyrik tu, jelas haram. Walaupun hari tasyrik tu jatuh hari Isnin Khamis. Kan kadang-kadang banyak orang tak perasan tau. Hari Khamis. Kau buat apa tu? Jom kita pergi surau nak masak daging korban hari tu. Aku puasa ni taklah. Puasa apa? Hari ni kan Khamis. Woi, hari ni hari tasyrik. Haram berpuasa. Kena ingatkan masuk dalam grup. Hari ni Khamis, tapi hari tasyrik. Jangan berpuasa ya. Yang tak mengaji, aduh nak puasa tak bagi puasa. Hari Khamis. Nabi suka puasa hari Isnin Khamis. Itu Al-Mengongi namanya. Orang suruh datang surau Ittifaq tak nak datang. Surau At-Taufiqiyah. Marah kat Nani. Ni surau Al-Ittifaq, surau saya. Okey sahabat, saya dah jeling-jeling kat luar dah. Ustaz kata kau berapa? Pukul 4 paling lambat bang. Tapi sebab surau baru ni dia lajak semangat lebih sikit. Okey. Jadi ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.